Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 277 daripada mushaf. Kita akan bersama-sama insya-Allah membaca untuk mentadabbur sama-sama daripada surah An-Nahli ayat 88 sehingga ayat 93. Ayat 88 sehingga ayat 93 pada pagi ini insya-Allah. Jadi insya-Allah seperti biasa, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan feedback suara dan gambar lebih awal daripada apa yang saya minta. Sebelum daripada saya minta dah dituliskan di situ. Terima kasih banyak-banyak. Yang keduanya ialah kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, untuk kalau boleh insya-Allah untuk membuka mushaf, jika sesuai, jangan buka kalau dalam kereta, kecuali berhentikan kereta di tepi jalan. Insya-Allah moga-moga kita akan dapat manfaat yang terbaik, yang semaksimalnya untuk kita semasa bersama-sama insya-Allah dalam tadabbur ini. Jadi kita akan baca, insya-Allah saya akan baca sedikit daripada daripada ayat yang ke-88 daripada surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ni daripada surah An-Nahli. Surah An-Nahli ni kita sering ingatkan selalu, setiap muka surat kita ingatkan, iaitu tentang nikmat. Arti An-Nahli adalah artinya ialah lebah, iaitu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan banyak kepada manusia, dan tidak ada lain selain daripada Allah yang dapat memberikan nikmat kepada manusia ni, yang dapat memberikan rezeki, yang dapat memberikan apa-apa kepada manusia. Tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya manusia ni menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja, tak sembah yang lain, kerana yang lain itu tidak dapat memberikan apa-apa, bahkan mereka itu diberi. Jadi kita akan tengok dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan orang-orang kafir ni bagaimana sifatnya, sikapnya. Allah Taala sebutkan dalam ayat 88 ini, Allah Taala berkata allazina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Itu pertama, kafir ni ialah diri mereka sendirilah, maknanya mereka kafir, diri mereka sendiri, mereka tu kafir. Kemudian yang keduanya wasaddu an sabilillah, dan mereka ni tiba-tiba pula bukan sekadar kafir. Ada mereka ni orang yang kafir. Kafir itu maknanya mereka sendirilah kafir. Tapi ada yang kafir dan kemudian mereka ini saddu dan mereka ini saddu menghalang manusia lain an sabilillah, daripada jalan Allah, iaitu daripada Islam, daripada iman, daripada dalam tafsir dia kata an dinillah. Jadi ada orang ni dia kafir, tapi kemudian dia menghalang pula orang lain ini daripada menjadi Islam, ataupun menghalang manusia daripada menjadi hamba Allah, menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Bukan sekadar dia saja kafir. Jadi orang yang macam ni, orang yang membuat dua kesalahan ni kan, satu untuk diri dia dah salah dah, yang keduanya dia pula menghalang pula orang lain. Orang yang macam ni Allah Ta'ala kata zidnahum azaba, kami akan tambahkan, bukan sekadar maknanya dia dapat kesalahan dia, tapi kami akan tambahkan, zidnahum, kami tambah mereka ini azaban fawqal azab, azab dan kemudian ke atas azab tu, tambah lagi azab tu. Ada pelbagai ulama lah sebutkan bagaimanakah bentuk-bentuknya, dikatakan begini-begini kan. Itu boleh bacalah dengan detail insya-Allah, sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, bagaimana bentuk-bentuk azab tambahan ni. Tapi yang Allah Taala sebut di sini ialah kami tambah, maknanya azab tu bukan azab untuk yang kesalahan dia saja, tapi kesalahan satu lagi ialah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain ni. Kerana apa? Kerana dia menghalang orang lain. Ini terutamanya yang berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut ni, yang pertama tu ialah tu orang kafir Quraisy tu. Bukan sekadar dia ni kufur, tapi mereka ni menghalang orang lain daripada untuk menjadi muslim, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT kata bima kanu yufsidun, dengan sebab
kejahatan mereka dengan kerosakan mereka. Allah Ta'ala sebutkan ni, Allah Ta'ala tambahkan azab tu kenapa? Kerana mereka ni telah membuat ifsad, membuat kerosakan, membuat kebinasaan, membuat fasad di atas muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala menamakan orang-orang yang melakukan kejahatan menghalang manusia lain daripada jalan Allah ni sebagai al-fasad. Sebab itulah maknanya kadang-kadang kita baca, kadang-kadang penggunaan perkataan kita kata orang ni melakukan kerosakan, orang ni melakukan kerosakan. Apa maksud melakukan kerosakan? Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat ni, ayat 88 surah An-Nahli ni, bahawa kerosakan itu antara bentuk kerosakan yang dilakukan oleh manusia yang besar ialah apabila mereka ni menghalang manusia lain daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menghalang orang kepada Islam itu adalah merupakan satu kerosakan Islam. Bukannya kerosakan ini membinasakan, mengebom sana, mengebom sini, menghancurkan jambatan, menghancurkan rumah, menghancurkan tanaman, menghancurkan binatang. Itu bukan, itu saja kerosakan. Kerosakan yang Allah sebut sini apabila menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-89, insya-Allah, ayat yang ke-89. Allah Taala kata wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Kemudian Allah SWT sebutkan, ingatkan hari kiamat. Jadi kita tengok Allah SWT ulangkan, menyebutkan hari kiamat, menyebutkan apa yang akan berlaku, menyebutkan apa kesalahan manusia atas dunia ni, menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala ulang sini sebut, sini sebut. Jadi Allah Ta'ala ingatkan sekarang ni, pada hari kiamat nanti, yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Allah Ta'ala kata pada hari, dan ingatlah, wazkur, ketika hari nab'atsu, kami bangkitkan, fi kulli ummatin, pada setiap bangsa, pada setiap umat itu, pada setiap kumpulan manusia tu yang hidup satu bangsa lah, kita katakan syahida. Syahid daripada mana? Alaihim min anfusihim. Syahid yang itu menjadi saksi ke atas mereka daripada kalangan mereka sendiri. Min anfusihim, daripada kalangan mereka. Maksud sini ialah setiap umat, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni kan, ada ayat yang hampir-hampir serupa dengan ayat ni, iaitu setiap bangsa ni Allah Ta'ala telah utuskan seorang Nabi, seorang Rasul. Sebelum daripada Nabi Muhammad SAW pun kan? Selepas daripada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala utuskan seorang saja, iaitu Muhammad, untuk umat Muhammad. Sebab tu kita panggil dia umat Muhammad. Sebab apa-apa selepas daripada Nabi Muhammad ni, tak ada lagi Rasul, tak ada lagi Nabi, yang ada ialah Muhammad. Semua orang kena ikut Nabi Muhammad. Sebelum daripada tu, setiap bangsa, kita tak tahu kan, sebab alat komunikasi pada masa tu kan belum lagi advance, belum lagi maju. Jadi Allah SWT utuskan setiap orang di Amazon ke, di Amerika Selatan, Amerika Utara ke, di Antartika ke, di mana kalau ada manusia, sebelum daripada tu kan akan adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, yang kita tak tahu. Sebab bilangan Rasul ni sangat-sangat banyak, bilangan Nabi lagilah banyak kan. Jadi Allah SWT sebutkan, setiap daripada umat ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT, dan akan ada syahid, akan ada saksi. Jadi yang dimaksudkan dengan saksi ni ialah kenapa Allah Ta'ala namakan mereka itu sebagai saksi, kerana mereka ni akan menjadi saksi bahawa aku telah menyampaikan kepada mereka, ya Allah, ya Allah, aku telah menyampaikan mesej daripadamu, ya Allah. Apa yang kau dah wahyukan kepada aku dah beritahu kepada mereka. Ada di kalangan mereka yang terima, ada mereka tak terima. Jadi mereka tak boleh nak berbohong. Jadi pada masa tu Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, umat yang Rasul itu akan menjadi syahid alaihim, ke atas mereka, min anfusihim, daripada kalangan mereka sendiri. Jadi Rasul-Rasul ni Allah Ta'ala utuskan daripada kalangan mereka. Jarang Allah Ta'ala utuskan orang bukan Rasul, kecuali lah kalau kita baca dalam Quran ketika Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut ini bukan daripada kaum Sodom tu, dia luar daripada kaum Sodom tu, tapi dia hantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul kepada situ, sebab nak mengajak mereka kembali kepada agama yang benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, itu Rasul-Rasul terdahulu, Rasul yang sebelum daripada kamu, tapi wajibna bika syahida. Dan Allah Ta'ala kata, dan kami akan datangkan kamu, bika, dengan engkau wahai Muhammad, syahidan ala haula, kamu akan menjadi syahid. Syahid, saksi ke atas mereka ini. Mereka ini ialah dalam ayat yang lain ialah maksudnya ialah haula, ialah kaum Quraisy yang pertamanya, dan kemudian seterusnya ialah seluruh umat Nabi Muhammad SAW ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi. Jadi bagaimana menjadi saksi ini? Kalau kita katakan bagaimana menjadi saksi, sedangkan Nabi Muhammad SAW dah wafat. Selepas daripada 63 tahun Nabi Muhammad dah wafat, yang tinggal ialah sahabat. Selepas itu tabi'in, lepas itu tabi'in, bagaimana Nabi Muhammad nak menjadi saksi sedangkan dia dah meninggal?
Dia dah wafat kan. Jadi di sinilah timbul satu perkara yang dinamakan syahadatul haq. Syahadatul haq ni memang adalah satu buku yang ditulis. Jadi insya-Allah kan orang-orang yang bersama dengan kita, insya-Allah ahli jemaah semua insya-Allah boleh tengok kan. Ahli jemaah boleh tengok apa ni, saya satu buku nama Syahadatul Haq kan. Witness of Mankind. Dalam buku tu, buku tu asalnya bahasa saya pun tengok bahasa Arab kan. Ada bahasa Melayu saya rasa. Nama dia lah penyaksian terhadap kebenaran. Iaitu dia nak menjelaskan poin ni. Poin ni ialah dia nak katakan iaitu apa? Setiap daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dah jadi dah Islam ini, yang dah terima Islam, yang dah faham Islam, mereka bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada orang lain. Kerana apa? Kerana setiap daripada kita ini nanti akan menjadi saksi kepada orang yang kita berada di mana. Kalau zaman sekarang ni kita berada di zaman tahun 2021 kan. Hari ni 9 bulan 3 tahun 2022. Minta maaf, tahun 2022. 9 tahun 2022. Jadi kita bertanggungjawab ke atas orang yang hidup pada tahun ni. Akan disaksikan, Allah Ta'ala akan panggil kita, adakah kamu wahai saya lah, saya kita katakan contoh Kamarul kata awak dah menyampaikan belum, dah sampaikan belum. Jadi oleh kerana itulah kan, semua daripada kita ni bertanggungjawab kan, untuk menyampaikan apa yang kita tahu ni, apa tentang Islam ni kepada manusia yang belum Islam lagi, supaya mereka ni dapat tahu, dan akhirnya nanti supaya Allah SWT bila bertanya kepada kita di hari kiamat, kita boleh jawab bahawa kita telah menyampaikan. Jadi sebab itulah kalau kita tidak menyampaikan Islam ini kepada manusia, maka kita takut bahawa kita nanti akan dipanggil oleh Allah SWT, kita nak jawab apa? Manusia yang tinggal di Amazon ke, di Afrika mana ke, di ceruk yang mana tak pernah tahu tentang agama kan, di pulau mana ke, Samoa ke, Fiji ke, yang jauh-jauh kan, yang dekat-dekat pun kadang-kadang kita pun tak sama. Jadi sebab itulah setiap daripada kita, nombor satu, kena faham Islam ni betul-betul. Islam ni maknanya Quran dan hadis lah kan, itu yang utama kan. Kemudian diexplainkan oleh ulama-ulama kita, dan selepas tu kerja yang kedua ialah bersama-sama sepatutnya kita kena menyampaikan. Jadi sebab itulah setiap daripada kita tak boleh duduk diam, tak boleh rasa relax, tak boleh rasa aku dah boleh kerja, boleh makan dan sebagainya, aku pun relax. Tak boleh kan. Semua daripada kita adalah bertanggungjawab untuk menyampaikan. Terutama dalam zaman sekarang ni lagi mudahkan, berusahalah untuk menyampaikan ataupun bersama-sama dengan orang-orang yang bekerja untuk menyampaikan. Tak kira lah nama apa kan, kumpulan apa nama dia kan, silakan kan, as long ia adalah bekerja untuk Islam dan tidak menyeleweng daripada Islam. Jadi Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala kata, kamu wahai Muhammad akan menjadi saksi. Wajidna bika syahidan ala haula, ke atas mereka, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad alaika al-kitab, iaitu Al-Quran, tibyanan, sebagai penjelas, likulli syai', untuk semua benda. Jadi daripada ayat ni, ulama-ulama kata ini nak menunjukkan bahawa dalam Quran ni tak ada makna manusia Islam ni untuk hidup sebagai seorang Muslim, dia dah cukup lah. Dari zaman mana pun, ketika mana pun, suasana mana pun, negeri mana pun, dia dah cukup. Sebab Quran ni adalah tibyanan likulli syai', dia menjelaskan semua benda yang diperlukan oleh manusia. Apa-apa yang tak dijelaskan oleh Al-Quran, maka itu artinya Allah Ta'ala serahkan kepada kita untuk kita ni berfikir. Tapi apa-apa yang diperlukan oleh manusia tentang agama, tentang hukum, tentang apa kan, semua telah dijelaskan. Masalahnya kita kan, kita ni sama ada kita ni faham ataupun tak faham, sama ada kita ni belajar ataupun tak belajar, sama ada kita ni ambil tahu ataupun tak ambil tahu. Jadi kalau kita tak ambil tahu apa yang ada dalam Quran, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat rugi. Bagaimana Allah Ta'ala dah tibyanan likulli syai', tiba-tiba kita kata tak ada, kita tak tahu. Macam mana kita tak tahu sedangkan benda ni ada dalam Quran? Jadi Allah Ta'ala kata dia adalah tibyanan, Quran adalah tibyanan likulli syai', wa hudan, dan juga penunjuk daripada kesesatan, wa rahmah, menjadi rahmat kepada kita semua, wa busyra, dan juga menjadi busyra, iaitu khabar gembira dengan jannah, dengan syurga. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tu lil muslimin, kepada orang-orang muslim. Kalau orang tak muslim, memanglah dia tak dapat benda-benda ni kan, tak dapat rahmat, tak dapat huda, tak dapat ni kan. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan dalam ayat yang ke-90. Kita tengok, innallaha ya'muru bil adli, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kamu dengan bil adli. Bil adli artinya lah bit tauhid, sebagaimana yang diexplainkan oleh ulama tafsir seperti Jalalain. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala ni menyuruh ya'muru bil adli,
Bukan adli itu maknanya adil, bukan sekadar adil biasa kan, tapi adil ni lah at-tauhid. Sebab tauhid itulah yang adil. Ya, bukan tauhid yang syirik itu tidak adil. Jangan maknanya kita kata kita ambil ni ayat ni, kita kata tengok Allah Ta'ala semua juga adil. Jadi adil lah kepada semua kan. Maknanya tak boleh kan. Adil sini ialah maksudnya ialah mengikut Islam, maksudnya ialah beriman kepada Allah SWT. Allah Ta'ala menyuruh kamu dengan bitauhid, wal ni kita kata dengan tauhid, dan juga dengan ambil yang insaf. Kalau kata ulama kata at-tauhid wal insaf, iaitu ambil yang, kalau dari segi perkara yang tak dijelaskan, kita ambil yang pertengahan, kita jangan buat menzalimi orang dan sebagainya. Itu adil. Wal ihsan, dan yang kedua al ihsan. Setengah ulama tafsir memberi makna ihsan sini ialah maksudnya ialah menunaikan kewajipan fardu-fardu, iaitu dari segi hukum-hukum. Jadi kalau al-adlu ertinya ialah at-tauhid, al-ihsan erti yang diberikan oleh ulama ialah menunaikan dengan action, iaitu dengan secara fizikal. Tauhid itu ialah dengan hati. Jadi akidah dan juga ni. Setengah-setengah ulama memberi makna ihsan sini ialah ihsan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis dia. Ada satu hadis Nabi menceritakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sebagaimana masyhur dalam hadis Jibril. Jadi ihsan ini ada banyak makna, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi satu makna kita kata ialah maknanya ialah menunaikan kefarduan dan juga kewajipan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Al-adl ialah makna at-tauhid. Al-ihsan artinya lah kewajipan luaran. Jadi kita ada al-adl, kita ada al-ihsan. Allah Ta'ala menyuruh perkara itu, wa ita'izil qurba, dan kemudian Allah Ta'ala menyuruh kita supaya menunaikan hak-hak kepada kurba, iaitu memberikan apa yang sepatutnya kepada kaum kerabat. Zil kurba maknanya kaum kerabat. Kemudian jadi ada 3 sini, iaitu apakah kewajipan kita kepada kaum kerabat. Banyak, sama ada kewajipan harta, sama ada kewajipan moral, sama ada kewajipan emosi, banyak kewajipan. Allah Ta'ala menyuruh kita wa ita'i zil kurba, hak-hak yang sepatutnya diberikan kepada kaum kerabat. Jadi Allah Ta'ala sebut banyak kali kaum kerabat, maknanya Allah Ta'ala sangat-sangat menyuruh kita ni supaya berbuat baik kepada kaum kerabat kita, orang-orang yang dekat dari segi hubungan kekeluargaan. Wa yanha 'anil fahsya, dan Allah Ta'ala melarang daripada al-fahsya. Al-fahsya ni kebanyakan ulama memberi makna az-zina di sini, iaitu dan Allah Ta'ala melarang kamu daripada al-fahsya, az-zina wal munkar, dan juga apa-apa saja kejahatan secara umumnya, iaitu apa-apa maksiat, apa-apa dan sebagainya, itu adalah mungkar, termasuk dalam mungkar. Kemudian wal baghi, dan Allah Ta'ala melarang kamu daripada al-baghi. Al-baghi maknanya az-zulmu, ataupun al-baghi juga maksudnya adalah permusuhan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menyuruh banyak benda. Kalau kita tengok kan, ada secara umum, ada secara detail, ada secara khusus, ada. Dan jadi kalau kita tengok, tapi bukanlah bermakna ini saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah menyebutkan beberapa perkara. Dalam ayat lain kalau kita gabungkan, maknanya banyaklah benda lagi. Sebab itulah ulama-ulama sini memberi makna yang lebih umum kan. Untuk mana? Sebab apa? Dia akan merangkumkan lebih banyak benda. Kemudian Allah Taala katakan wal baghi ya'izukum, Allah Taala peringatkan kamu, nasihatkan kamu, la'allakum tazakkarun, moga-moga kamu semua tazakkarun, iaitu mengambil peringatan daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya ayat 91. Kita tengok ayat 91, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni beralih membawa kita pula kepada masalah janji. Masalah janji, menepati janji, masalah membuat janji, masalah apa-apa saja. Janji ini janji dalam, kemungkinan janji di antara negara-negara, kemungkinan janji kelompok dengan kelompok, kemungkinan juga janji ini boleh berlaku di antara individu dengan individu, seorang dengan seorang yang lain. Jadi pelbagai bentuk janji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya Allah Taala suruh ni, menyuruh kita ni menunaikan janji. Kita tengok ayat 91, wa aufu bi ahdillah iza ahadtum, hendaklah kamu menunaikan, menunaikan bi ahdillah, dengan janji Allah. Jadi janji Allah sini Allah Ta'ala sebutkan apabila kita ni berbuat janji, sebenarnya janji kita itu ialah, walaupun kita nampak kita buat janji dengan manusia, tak kira lah sekarang kan, janji dengan orang kafir ke, janji dengan orang Islam ke, tak kira lah apa-apa kan, tapi Allah SWT menyuruh kita ni menunaikan janji.
Sebab apa? Bila kita buat janji tu, sebenarnya kita buat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita memberitahu bahawa aku sekarang sedang berjanji dengan kamu, tapi sebenarnya yang menjadi saksi adalah Allah. Jadi kita membuat orang Islam, kita orang mukmin ni, orang beriman ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berjanji ni, sebenarnya kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah, jangan ingat berjanji dengan orang tu saja, tapi kita sebenarnya berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan kan. Iza ahadtum, Allah Taala kata apabila kamu ahadtum, kamu ni berjanji. Kemudian wala tangqudul aiman, Allah Taala kata janganlah kamu tangqudul aiman, iaitu kamu mengungkaikan janji kamu. Sumpah kamu, minta maaf, sumpah kamu kan, kamu dah buat sumpah, kemudian kamu bubarkan sumpah kamu tu, kamu langgar sumpah kamu tu, ba'da tauqidiha, selepas daripada dah mantap dah kemas dah, maknanya dah buat dah. Jadi janji ni termasuk dalam iman ni termasuk dalam janji juga. Aiman ni maknanya ialah kita bersumpah ni. Itu maknanya kita berjanji lah tu. Aku bersumpah begini-begini, aku bersumpah gini-gini, tak kira nama dia, kadang-kadang nazar, kadang-kadang janji dengan orang, kadang-kadang macam-macam perjanjian kita buat dengan manusia dan sebagainya. Semua tu adalah merupakan janji. Ada ulama mengatakan bahawa ayat ini dia berkaitan dengan peristiwa di mana iaitu orang-orang secara umumnya, iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni selalu jumpa dengan orang Quraisy ni. Jadi mereka akan kata kepada orang Quraisy ni, mereka akan beritahu kepada orang Quraisy ni, nanti jagalah nanti akan datang nanti seorang Nabi di kalangan kami ni, kami akan ada Nabi nanti, kami akan serang kamu, kami akan buat macam ni kepada kamu. Dia memberi amaran kepada orang-orang Mekah ni. Itu kata setengah ulama mengatakan ayat ini turun menceritakan tentang keadaan tu, tapi setengah ulama lain mengatakan bahawa dia ni adalah lebih umum lagi, makna apa-apa janji saja, bukannya janji-janji begitu saja. Jadi kita baca, kita tengok kan, Allah SWT kata wala tangqudul aimana ba'da tauqidiha, selepas daripada dah mantap buat janji, janganlah kamu ungkaikan dia. Wa qad ja'altumullaha alaikum wa kafila, dan Allah Ta'ala telah menjadikan kewajipan ke atas kamu kafil. Kafil ni maknanya ialah untuk menunaikan, iaitu kamu adalah bertanggungjawab. Maknanya kafil bertanggungjawab untuk menunaikan janji itu, al-wafa bil ahdi itu, iaitu menunaikan janji itu adalah menjadi kewajipan kepada orang Islam. Kita tengok penekanan tentang dia, innallaha ya'lamu ma taf'alun, Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Kamu ni nak seleweng ke, kamu ni buat ni, Allah Ta'ala tahu. Jangan kamu cuba lari-lari daripada apabila kamu dah buat janji. Ayat seterusnya, ayat 92, kita tengokkan ayat 92. Allah SWT berkata, ayat 92 insya-Allah, satu page saja. Wala takunu, Allah Ta'ala pun sebutkan, janganlah kamu ni menjadi kallati, seperti seorang perempuan. Jadi allati itu perempuan. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, jangan kamu jadi seperti seorang perempuan. Iaitu perempuan mana ni? Diceritakan bahawa di zaman dulu, di zaman maknanya zaman Quraisy ni kan, iaitu masyhur satu cerita, masyhur satu orang perempuan yang mana dia ni tak berapa sihat lah, dia kata kan, tak berapa sihat kan. Kerja dia ialah dia kerja ni menjahit kan, membuat pakaian dan sebagainya. Jadi dia daripada benang tu dia bertukar, dia pintal jadi kain. Tapi apabila dah jadi kain, dia buka balik kain tu. Itulah kerja dia. Lepas tu dia pintal balik untuk jadi kain semula. Bila dah jadi kain, dah cantik jadi kain, dia buka, dia tarik semula benang tu. Jadi macam kita mengait lah, contohnya kalau zaman moden kan, orang guna mesin lah semua kan. Tapi maknanya kalau zaman dulu dia guna tangan kan, pintal apa pun semua guna tangan. Jadi kalau kita sekarang ni macam kita ni menyulam dah, buat sulam. Lepas sudah tu kita tarik semula, tarik. Jadi habis lah, dah buat penat-penat. Perempuan tu dia macam tu lah. Jadi dia buat tu, setiap hari dia buat tu, dah habis, dia siap dah, dia tarik semula. Jadi perempuan tu masyhur di kalangan orang Arab pada masa tu. Nak kata apa? Iaitu dia buat macam tu. Jadi kalau orang Arab ni nak buat perumpamaan apa-apa, orang yang buat kerja sia-sia, maka dia akan buat perbandingan seperti orang tu, perempuan tadi tu. Jadi Allah Subhanahu Taala pun menggunakan ni, iaitu iaitu orang-orang yang macam ni. Jadi Allah Taala kata wala takunu kallati naqadat ghazlaha, janganlah kamu menjadi seorang perempuan yang mana yang naqadat tu yang mengungkaikan, yang mengungkaikan ghazlaha. Ghazlah tu itulah
dia punya apa kita kata yang dia buat benang-benang dia tu, mim ba'di quwwatin, selepas daripada dah jadi kukuh dah. Dia dah apa ni, dah kait dah cantik, buat cantik ke kain tu kan. Kemudian dia pun itu dah kuat dah, tapi dia ungkaikan balik. Jangan jadi kamu jadi macam tu, dia kata. Allah SWT angkasa ni maknanya lah dia melonggarkan. Selepas daripada kuat, dia melonggarkan, dia ubah, dia rosakkan sehingga menjadi longgar balik, hancur baliklah barang apa yang dia buat tu. Itu angkasa. Tattakhizuna aymanakum dakhala. Allah SWT sebut sini, kamu menjadikan aiman kamu, sumpah kamu ni sebagai dakhala. Dakhala ni ialah tipuan maksudnya. Asalnya masuk, tapi maksud sini lah tipuan. Jadi menjadikan benda tipuan, menjadi merosakkan dengan membuat khadi'ah, macam-macam lah kan, menipu manusia kan. Bainakum, di antara sesama kamu, menjadi alat untuk tipu. Antakuna ummatun hiya arba min ummah, iaitu apa? Iaitu apabila kamu, Allah SWT sebut ni, apabila kamu bertemu dengan satu kaum yang lebih hebat, yang lebih besar, maka kamu batalkan perjanjian kamu dengan yang lain tu. Kamu dah buat perjanjian, Allah Ta'ala sebut sini cara umumnya ialah kamu dah buat perjanjian dengan satu benda, tiba-tiba kamu rasa macam, kamu jumpa, kalau ikut yang berlaku dulu, tiba-tiba dia jumpa orang yang lebih kuat lagi, orang lebih power lagi, maka dia pun buat perjanjian dengan orang ni pula, dan dia melupakan perjanjian ni, dia buat dono perjanjian ni kan, dia melanggar perjanjian ni, dia jadikan sumpah tadi hanya sebagai apa ni, alat untuk macam meyakinkan kumpulan yang ini. Bila dia jumpa yang arba ni mana aksar, makna orang yang lebih ramai, kumpulan yang lebih ramai, kumpulan yang lebih kuat, maka dia buat perjanjian dengan ummah ni pula, satu grup ni pula kan. Jadi perkara ni biasa kan, kadang-kadang kan. Jadi manusia tipu sini, kita tengok atas dunia sekarang, antara negara dan negara kan, kadang-kadang serang sini, tak serang sini, kadang-kadang berbaik dengan orang ni, ini maknanya kan, kita tengok secara umum kan. Jadi Allah SWT melarang orang Islam macam tu. Kalau kamu nak batalkan, kamu beritahu, kamu batalkan begini-begini kan. Jadi begitulah seterusnya. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, jangan kamu buat macam tu. Antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bihi. Sesungguhnya apa yang berlaku tu Allah Ta'ala nak uji. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat macam ni, Allah Ta'ala nak uji kita sebenarnya kan, nak tengok kita ni boleh jaga tak boleh jaga. Jadi orang Islam tak boleh buat macam tu. Dia kalau dah berjanji, dia mesti tunaikan janji dia. waliyubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Sebenarnya Allah telah buat macam ni semua itu adalah untuk dijelaskan kepada kamu semua nanti, kan, liyubayyin lakum yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ma kuntum fihi takhtalifun, apa yang kamu berbeza-beza, berbalah-balah nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan sebutkan semua sekali, Allah Ta'ala akan ceritakan semua sekali. Ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut sini ialah Allah Ta'ala sebut walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jadi dalam ayat 93 ni, ayat 93 kita pada ayat terakhir pada kali ini, pada hari ini adalah Allah Ta'ala sebutkan kita ni orang Islam memang suka kalau boleh orang semua jadi satu umat kan, menjadi semua jadi Islam, kita akan suka benda tu kan. Jadi Allah Ta'ala pun merefer kepada perkara ni. Allah Ta'ala kata memanglah kamu suka kan, dan kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia akan jadikan kamu semua ni sebagai ummah wahidah. Ummah wahidah maksudnya di atas agama yang satu, bukan umat yang satu umat saja kan. Memang kita semua ni umat Nabi Muhammad, tapi umat yang satu maksudnya lah akan menjadi salah satu agama saja, iaitu Islam semua. Kalau Allah Ta'ala nak boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak buat? Allah Ta'ala kata semua ni walakin, tetapi yudillu man yasha, Allah Ta'ala sesatkan siapa yang dikehendaki. Kerana Allah Ta'ala dah beri dah utusan Rasul, Allah Ta'ala dah berikan Quran, Allah Ta'ala berikan ajaran, Allah Ta'ala berikan Islam, tiba-tiba mereka tak nak faham, mereka tak nak dengar, mereka tak nak terima. Wa yahdi man yasha, dan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Alhamdulillah kita menjadi orang yang mendapat petunjuk kan, orang yang dapat petunjuk. Jadi insya-Allah kan kita tambah lagi, kuat lagi, minta doa lagi, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita ni dikuatkan lagi iman kita, keyakinan kita, dan kita berpegang, kita belajar lagi Islam supaya kita ni betul-betul mantap kan, supaya kita ni taklah hanyalah mewarisi daripada apa yang ada daripada orang tua kita dulu kan, tapi kita terus insya-Allah belajar supaya kita dapat yahdi man yasha. Allah Ta'ala kehendaki kita akan termasuk dari orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat petunjuk tu. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan kamu jangan leka, kamu jangan rasa bahawa kamu ni akan bebas kan. Allah Ta'ala akan tanya setiap daripada kita amma kuntum ta'malun, atas apa yang kamu lakukan. Jadi
Setakat itulah saja insya-Allah hari ini daripada surah An-Nahl. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah, iaitu di muka surat yang ke-278 insya-Allah. InsyaAllah jangan lupa insyaAllah setiap hari pukul 6.30 pagi insyaAllah bersama-sama dengan kita dalam sesi Tadabbur Harian. Jangan lupa siapkan Quran muka surat insyaAllah, siapkan mushaf. Kalau ada terjemahan bagus kan, kita boleh cek terjemahan sekali dan sebagainya supaya kita boleh faham setiap daripada muka surat Al-Quran. Kita tangguh dulu insyaAllah dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.